Okey, dah lama kita tak sebut satu ayat ni, Radwin. Selamat pagi, Cikgu. Sebab di studio pagi ini, kita ucapkan selamat datang kepada dua pendidik kita yang sudi bersama kami pagi ini. Selamat Hari Raya juga kepada Cikgu Faizal Jumari, Pengetua Sekolah Menengah Setia Budi, dan juga Puan Tengku Aida Tengku Hassan, Guru Bahasa Melayu Kolej Tingkatan 6 dari Puchong. Selamat Hari Raya. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Banyak klip yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, penghargaan mereka kepada guru. Tema tahun ini, kalau Cikgu sendiri boleh perjelaskan ataupun dari segi tafsiran, sebab perubahan tugas pendidik ini, terutama dalam setahun kebelakangan ini, berubah begitu banyak sekali. Pandangan Cikgu macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada kedua pengacara dan terima kasih kepada RTM dan Selamat Pagi Malaysia sudi jemput kami lah ke sini kan. Sebenarnya kalau ikut tema kita 2 tahun tema yang sama, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Jadi saya rasa mungkin pihak kementerian pun dikekalkan 2 tahun ini memandangkan keadaan sekarang ni yang cukup mencabar dengan COVID-19 yang kita masih bertarung lagi kan. Anak-anak kita semua pun tak boleh hadir sekolah seperti biasa, yang kita tak boleh bersemuka, kita on off sangat mencabar. Sebenarnya dengan tema baru ni, saya kira pihak kerajaan juga ingin melihat generasi kita, walau keadaan macam mana sekalipun, mereka kena kekalkan fokus mereka untuk menuntut ilmu. Kerana ilmu yang kita tuntut ni jadi kita kena tahu macam mana nak adapt dengan suasana yang baru ni. Jadi kita tak boleh patah semangat dan kita nak anak-anak ni terus berguru, terus mencari ilmu, supaya kita sebagai guru pun kena letakkan satu matlamat kepada anak-anak yang macam mana keadaan sukar dan mencabar pun, kita tak kekal dengan kita punya misi kita untuk mencapai kecemerlangan sebagai seorang pelajar. Baik, kita ada misi yang ke depan lagi. Kita sebenarnya sebagai guru pun kita ada misi yang ke depan lagi, nak bina generasi yang baru ni. Okey, baik. Cikgu Tengku Aida juga ataupun Puan Tengku Aida. Kalau anda dah tahu, Puan Tengku Aida ini merupakan guru kepada selebriti tadi, Yulia Camelia. Kebetulan tadi bersama bondanya, kini bersama dengan cikgunya pula. Okey, Puan dah berapa lama berkhidmat sebagai seorang guru? Okey, saya sebelum tu Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Saya dah berkhidmat lebih kurang 23 tahun lah. Wow. Dah hampir bersara pun. Dan sekarang ini berkhidmat di sekolah mana? Sepanjang saya jadi pendidik ni, saya dah berkhidmat 3 sekolah lah. Yang pertama, saya pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Katolik, PJ. Lepas tu Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong. Paling lama lah kat situ. Kemudian di Kolej Tingkatan 6 Puchong. Kolej Tingkatan 6 Puchong ni baru saja diwujudkan dalam 2 tahun. Tapi itulah cabaran sebagai seorang guru juga. Mereka ditugaskan di tempat-tempat yang berlainan. Itu memang tanggungjawab. Baru selesa dengan sekolah ini, tiba-tiba dapat arahan ataupun dipindahkan pula ke sekolah yang lain. Dalam berubah pelajar, situasi dan juga suasana, macam mana seorang guru juga perlu tahu dan mengendalikan perkara tersebut. Okey, sebagai guru tu, apabila kita mohon untuk bertukar sekolah, maksudnya kita dah bersedia dari segi mentalnya untuk hadapi apa kemungkinan yang akan kita hadap di tempat baru. Okey, kalau kita dah mohon tukar, kita dapat, jadi kita kena ikut apa sahaja yang telah ditentukan oleh peraturan sekolah tersebut. Kita kena akur. Okay, ada juga pertukaran yang tidak dimohon. Tidak dimohon, tiba-tiba kita ditukarkan. Jadi kita pun memang kena terima segalanya arahan KPM lah terutamanya untuk jadi pendidik kepada pelajar-pelajar ni. Memang kena sentiasa bersedia. Cikgu Faiza, portfolio seorang pengetua itu kena jaga satu sekolah. Jadi apa antara rutin harian yang boleh dikongsikan ketika pelajar masih lagi berada di sekolah lah, dalam situasi tipikal, apa antara rutin cikgu sepanjang hari? Okey.
Yalah, sebagai pihak pentadbir, kita sebenarnya bila kita merancang sesuatu hasil dalam keadaan yang COVID-19 ni, jadi kita kena buat adjustment, pelarasan lah untuk kita adapt dengan suasana yang baru ni. Jadi bila anak-anak bersemuka di sekolah ni, perkara pertama yang kita kena lihat ialah kita nak pastikan SOP tu dilaksanakan dengan jayanya. Jadi rutin anak-anak ni macam kami di sekolah menengah Siti Budi, kita rutin sekolah tu bermula pukul 8 pagi. Jadi pukul 7.30 pagi tu pelajar akan berada di kelas ataupun di surau untuk kita membaca ayat suci Al-Quran yang kita dah tetapkan lah. Kemudian pukul 8 pagi barulah kelas bermula seperti biasa. Kemudian pukul 10 pagi biasanya kita akan galakkan anak-anak untuk solat duha di surau, kan di surau. Kemudian 10.30 kelas bermula seperti biasa sehingga pukul satu tengah hari, dan satu tengah hari kita ada solat zuhur berjamaah. Dulu kita boleh, sekarang ni bila berjamaah tu dengan jarak-jarak yang ada ni, jadi kita buat secara berperingkat sehingga semua pelajar boleh menunaikan solat zuhur secara berjamaah. Kemudian sehingga pukul 4 petang, sebab kami panjang sekolah kami daripada pukul 8 pagi sampai 4 petang. Jadi rutin itulah yang anak-anak hadapi. Jadi macam kita di sekolah kadang kelas peperiksaan macam P3, dulu ada P3, kalau SPM memang ada kelas tambahan yang kita buat daripada pukul 4 suku petang sampai pukul 5 suku petang. Dan diorang baliklah seperti biasa. Itu rutin lah kat sekolah yang cikgu selalu ikutlah. Cuma kita buat adjustment kalau macam semayang cuti SOP ni, biasanya adjustment kita buat ni banyaklah announcement kita buat untuk kita remind anak-anak berkenaan dengan SOP. Penjarakan, pakai mask, pakai sanitizer. Dan setiap kali waktu balik, anak-anak akan kemas kelas, mana ada rutin tu kemas kelas dan kita sanitize kelas. Itulah yang kita lakukan setiap harilah. Baik, sekarang ini pun juga dilaksanakan semula proses pembelajaran di rumah, PDPR, disebabkan pandemik ataupun pelaksanaan PKP di kawasan tertentu. Kalau untuk yang fasa yang pertama, mungkin itu menghadapi kesukaranlah sebab pertama kali dilakukan di rumah, cikgu memerlukan kelengkapan, begitu juga murid. Tapi untuk yang kedua ini bagaimana pula? Dah tahu bagaimana yang pertama dan yang kedua ini, harapnya dipermudahkan dan semuanya berjalan lancar. Bagi Penteng Kuaida macam mana? Okey, pada pendapat saya, apabila kita terima fasa kedua untuk PDPR ni, cikgu-cikgu rasanya lebih bersedia akan kemungkinan ini. Jadi berdasarkan pengalaman yang kita dah lalui tahun lepas, jadi apa sahaja yang kita dah guna, kita teruskan. Okey, proses pembelajaran di rumah tu, okey, kita teruskan. Kalau ada yang perlu ditambah baik, kita tambah baik. Okey, rasanya untuk PDPR tahun ini rasanya lebih berkesan lah, sebab tahun lepas kita masih lagi macam di awal-awangan, dan pelajar-pelajar pun tak berapa lagi biasa dengan PDPR. Sekarang kalau kita lihat sekolah rendah pun mereka dah sangat biasa dengan PDPR. Mereka boleh kendali sendiri kelas secara maya. Itu yang saya lihat sekarang lah. Perubahan tu sangat ketara. Bercakap tentang perubahan persediaan yang situasi sentiasa bersedia oleh pihak guru, pentadbir, pendidik dan sebagainya. PT3, UPSR, dalam situasi yang kita telah biasa bertahun-tahun, tiba-tiba berubah keadaannya sebegitu. Bagaimana mungkin cikgu boleh berikan bagaimana berhadapan dengan ibu bapa dengan soalan-soalan mereka yang pasti datang bertalu-talu dalam WhatsApp group chat kan? Bagaimana cikgu? Berkenaan dengan P3. Okey, nak kata ada tu, saya rasa sebab keadaan sekarang ni kita semua maklumat, info kita ada di hujung jari. Jadi sebenarnya sebelum kita sampaikan pada parents, sebenarnya parents tu kadang lebih tahu lagi daripada kita. Sebab semua benda di hujung jari dan semua orang boleh aware dan alert dengan keadaan tu. Jadi macam kami di sekolah, memang mungkin dengan keadaan pandemik ini menyebabkan P3 ditangguhkan, UPSR dimansuhkan terus kan. Jadi bagi pihak sekolah, kami apa yang kami laksanakan kita teruskan. Pembelajaran diteruskan seperti biasa. Macam anak-anak macam P3 macam kami di sekolah menengah Siti Budi, anak P3 kami teruskan juga pembelajaran kelas tambahan, sebab kita mereka yang kita akan buat persediaan untuk mereka menghadapan dengan tingkatan 4 nanti, yang di mana tingkatan 4 ni lebih mencabar, ada aliran itu yang menentukan mana kejayaan mereka masing-masing. Jadi kami di sekolah kami sentiasa bersedia. Macam saya cakaplah, dengan keadaan normal baru ni kita terpaksa buat pelarasan dan adjustment.
Sebab main point kita, walaupun keadaan macam mana pun, di akhir tu objektif kita tercapai. Jadi kita nak lahirkan anak-anak yang cemerlang, yang mampu mengikuti semua pembelajaran walaupun dalam keadaan-keadaan yang kritikal macam ni, mampu cari ilmu dan boleh melaksanakan khasnya persediaan untuk SPM. Mereka dapat laksanakan SPM tu dengan jayanya lah. Itu yang kita harapkan lah. Bukan saja dalam memberikan didikan ilmu, tetapi juga peranan guru dalam membentuk sasiah diri dan juga disiplin. Betul. Bagi Puan Tengku Aida, pengalaman dulu lain. Dulu denda lain lah. Tapi sekarang kita tak boleh sewenang-wenangnya sebagai seorang guru mendenda pelajar, dan perlu ada batasnya tertentu. Bagi Puan yang dah pengalaman 20-30 tahun, bagaimana dalam membentuk disiplin dulu dan sekarang? Okey, daripada pengalaman saya di awal saya jadi cikgu dulu dengan sekarang memang jauh beza dari segi sikap belajar. Kalau dulu saya lihat cikgu lebih tegas dan anak murid pun lebih takut dan lebih hormat pada cikgu. Tapi sekarang saya nampak cikgu lembut. Okay. Memang kena guna kaedah yang lebih pada macam kasih sayang dengan pelajar-pelajar. Kita tak boleh nak paksa dia, tak boleh nak tekankan sangat dia. Memang kena lebih pada memujuk pelajar sebenarnya. Tapi kalau pelajar itu menjadi manja pula macam mana? Kalau pelajar tu jadi manja, okey, kita banyak cara untuk selesaikan masalah pelajar. Kita boleh rujuk pada ibu bapa, kita boleh rujuk pada unit kaunseling. Sebab kadang-kadang pelajar ni kita tak tahu latar belakang mereka macam mana. Mereka di sekolah, kadang-kadang mereka ni nampak nakal, tapi di sekolah, di rumah mereka manja. Jadi kena sentiasa ambil tahulah ibu bapa, berhubung dengan ibu bapa untuk tahu karakter anak ni. Itulah yang kita hadapi di sekolah. So anak sendiri anak orang lain nak berdisiplin tu lain kan. Pengalaman paling menarik yang mungkin Cikgu Faizal boleh kongsikan, satu antara begitu banyak pengalaman bertahun bekerja kan. Pengalaman paling menarik sepanjang menjadi pendidik. Pengalaman menarik Ada mana pelajar yang masih teringat ke, ataupun ada sebarang pengalaman berhadapan dengan para pelajar ataupun dalam situasi tertentu yang mungkin guru-guru lain juga boleh ambil contoh dalam situasi mereka melakukan tugas. Kalau macam kita di sekolah, pengalaman menarik itu memang banyak lah. Anak-anak ni kadang-kadang, walaupun keadaan memang seperti yang Cikgu Tengku Aida cakap tadi kan, anak-anak kita kan lebih berani, lebih rapat dengan guru dia kan. Jadi kadang dua ni dengan kita, macam saya lah sebagai pentua, kadang anak-anak ni berani kita. Dia orang buat satu surprise untuk kita. Masa saya yang paling manis bila satu sekolah buat surprise untuk sambutan hari jadi saya. Yang tu yang diorang buat gimmick, diorang bergaduh. So kita ingat benda tu betul lah, pergaduhan diorang tu rupanya gimmick. Denda ni. Saya kena cubit lah juga kan. Itu pengalaman yang manis lah untuk whole sekolah tu ucapkan selamat hari jadi apa semua kan. Jadi kadang-kadang betul kita nampak penyatuan yang diberikan lah oleh anak-anak kita ni. Kadang dia ada barisan kepimpinan pihak sekolah. Anak-anak kita ni barisan pemimpin sekolah ni, kadang dia dengan keadaan sekarang ni mungkin diorang boleh berhubung tu secara rapat tu secara WhatsApp atau grup kan, jadi diorang boleh rapat kat situ. Macam kita sekarang ni pun, kita nak berhubung dengan murid kita setiap masa boleh. Dulu kita nak berhubung dengan murid kita susah. Kita tak ada komunikasi yang besar macam ni. Sekarang ni semua boleh berhubung sama dengan jaya. Dan anak-anak murid kita ni dia lebih berani. Kadang-kadang lebih berani tu kita rasa kita dihargai tu besar lagi sebab dia bercakap, berkata. Tak macam kita dulu, kita sayang cikgu kita tapi kita simpan. Kita hormat tapi kita ingat sampai sekarang. Tapi budak sekarang ni dia sayang cikgu dia luahkan. Dia bagi tahu pada guru dia. Jadi kita hubungan tu di komunikasi tu lagi jelas dan kita nak tegur dia pun lebih mudah lah. Sebab dia orang lebih terbuka. Ya. Itu yang saya rasakan lah. Kita tunggu lah bagaimana daripada 3 sekolah berpindah ke tingkatan 6 sekarang. Evolusi pelajar itu juga lain grupnya, lain tabiatnya. Pengalaman paling menarik? Pengalaman saya semasa mengajar di sekolah Arus Perdana, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 semua saya dah ajar form 1 sampai form 4. Jadi di peringkat menengah rendah tingkatan 1 2 memang kena layan macam anak sungguhlah, sebab mereka ni antara kanak-kanak nak jadi remaja kan. Banyaklah kerendah mereka ni. Okey, untuk itu sebenarnya kita ingin ucapkan terima kasih kepada Mia Cakes Baker. Kita ingin ambil peluang ini untuk mengajak
dua tetamu guru kita iaitu Cikgu Faizal juga Cikgu Tengku Aida untuk sama-sama memotong kek Hari Guru. Dan tapi untuk itu juga mungkin Cikgu Faizal boleh sampaikan ucapan Hari Guru kepada semua rakan-rakan sekerja yang semua dalam bidang yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru khasnya kepada guru-guru Sekolah Menengah Siti Budi dan guru-guru seluruh Malaysia. Saya rasa peranan kita memang sedikit berubah, tapi saya harap cikgu lebih cekal, lebih tabah, kuatkan semangat melalui cabaran yang besar ini sebab kita kena ingat bila kita bagi nilai mungkin mudah untuk kita bagi ilmu. So selamat Hari Guru dan selamat Hari Raya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Faizal. Cikgu Tengku. Okey, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan guru di Malaysia, terutamanya rakan-rakan saya di Kolej Tingkatan 6 Puchong. Tak lupa juga kepada semua anak murid saya. Tanpa anak murid, siapalah guru. Tanpa guru, siapalah anak murid. Tanpa anak murid, siapalah guru. Sebab kadang kita, seorang guru tu kena jaga banyak pelajar kan. Jadi tanpa anak murid, kita terima kasih Puan Faizal, terima kasih Puan Tengku Aida. Baik, terima kasih juga pada penaja kek kita iaitu Mia Bakers yang mana juga menawarkan ataupun menyediakan kek untuk Wira Barisan Hadapan Negara sepanjang PKP 2.0. Terima kasih. Dan untuk itu terima kasih juga kepada anda kerana mengikuti siaran kami sejak awal siaran tadi. Penerbit kami Azlan Butalik dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Semoga hujung minggu anda penuh diberkati dan juga masih produktif insya-Allah. Kita jumpa lagi esok dalam Selamat Pagi Malaysia. Yulia Kamilia untuk persembahan penutup pada pagi ini. Teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat. Jumpa lagi.